malam ini Anda akan bersama dengan untuk program 2 jam. Jadi, program 2 jam ini kita akan program 2 jam ini kita akan pelajari semua pasal bab 2. Jadi, andai apa-apa soalan korang semua mesti berkaitan dengan bab 2. Esok malam semua soalan berkaitan dengan bab 4, ya. Jadi, saya harap perkongsian ini akan membantu Anda untuk mengukuhkan atau menguatkan lagi konsep bab 2 Anda, ya. Jadi, bahan yang saya bagi dengan korang ini akan saya gunakan pada hari Isnin bersama pelajar saya. Pelajar saya, mereka belum ada bahan ini lagi. Jadi, saya memang simpulkan 6 esei pertama itu sebagai 6 esei yang amat mengelirukan pelajar. Jadi, saya mesti mau tekankan sama pelajar apa perlu kau tulis dalam setiap daripada perincian huraian Anda. So, saya mulakan. Soalan 1. Dengan raja, jelaskan kesan ke atas permintaan kasut jika harga kasut merosot. Jadi soalan ini dia tanya permintaan kasut kalau harga kasut. Jadi artinya faktor harga barang itu sendiri. Sesuatu yang disebabkan oleh faktor harga barang itu sendiri, keluknya hanya satu keluk saja. Kalau faktor selain harga barang itu, selain daripada kasut, faktor selipar, faktor cita rasa, faktor pendapatan, semua itu akan menyebabkan 2 keluk. Tapi kalau faktor dirinya sendiri, 1 keluk saja. So, jom bersama dengan saya. Paksi Y tulis harga. Paksi X tulis quantity. Lepas itu, lakarkan 1 keluk permintaan mencerun ke bawah. Labelkan DD. Ini proses pertama Anda. Kalau sudah, perhatikan keluk yang saya send dalam grup. Lakarkan keluk permintaan. Lepas lakarkan keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Lepas itu kita akan labelkan P0, P1. Bawa turun. Ini yang paling komplit. Terjadilah marka penuh untuk soalan ini 2 marka. Labelkan keluk permintaan dilakarkan, dilabelkan dengan DD. Jangan lupa harga jatuh P0 kepada P1, 2 garis putus-putus kena ada, bagi menunjukkan kita menjawab persoalan itu. Soalan cakap harga kasut merosot. So, buktikanlah harga kasut merosot melalui garis putus-putus bergerak
Dari P0 menuju ke P1 menunjukkan penurunan pada harga. Apa kesan ke atas kuantiti diminta dia? So, kuantiti dimintanya terletak pada posisi paksi X. So, kuantiti dimintanya bertambah daripada Q0 kepada Q1. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa untuk labelkan titik A. Posisi titik A di mana? Di kedudukan P0 dengan Q0 bertemu. P0 dengan Q0 bertemu, labelkan titik A. P1 dengan Q1 bertemu, labelkan titik B. P1 dengan Q1 bertemu, labelkan titik B. Jom mulakan. Ready? Pergan 1. Oke. Dengar sini ya. Kejap. Guys, untuk esai ini, sebelum nih, kalau di kelas-kelas saya sewaktu saya ajar kamu di bab 2 kan, saya minta kamu buat dalam sistem perenggan tau. Dalam sistem perenggan kamu boleh buka balik saya punya nota. But untuk malam ini, sebab saya mau korang hafal mati, saya akan guna sistem pernomboran bersama kalian. Kamu faham maksud saya pernomboran? Saya guna nomor, tapi nomor itu kau jangan guna di STPM. Kau tinggal padam je nomor itu, kau tulis itu je. Sebaris. Saya guna penomboran 1, agar catatan korang tidak lari dengan apa yang saya sedang sampaikan. Ya, jadi kedua, kamu lebih senang hafal. Bila ada nomor, kamu hafal, oh, rupanya kalau esai begini, dia kena ada poin ini. Ya. Kalau saya guna sistem perenggan, saya yakin dan pasti ini masalah besar dihadapi oleh pelajar saya. Pelajar saya masih ada separuh lagi pelajar tidak dapat, daripada kelas itu yang tidak dapat markah penuh untuk esai ini. Karena saya ajar sistem perenggan, saya hadapi satu masalah di mana pelajar saya tidak boleh skor 10/10. So, apa yang saya mau Anda lakukan ialah untuk malam ini, saya bagi sistem penomboran, memudahkan Anda untuk penghafalan saja, tetapi di STPM sebenarnya jangan letak nomor itu. Tulis seperti biasa, boleh guna sebaris, tetapi jangan letak nomor itu. Jelas kah tidak? Tolong bagi emoji kalau Anda jelas dengan arahan saya. Oke, so kalau jelas, tuliskan nomor 1. Nomor 1, Zarid tanya soalan kah? Ke bagi emoji itu. Oh, nomor 1, tulis berdasarkan raja. Berdasarkan raja. Ready? Harga dan kuantiti diminta. Harga dan kuantiti diminta yang asal ialah P0 dan Q0. Ulang suara, berdasarkan raja, harga dan kuantiti diminta yang asal ialah P0 dan Q0. Oh, baru saya tahu. Perenggan pertama saya cerita tentang keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya tuh. Oke, sudah? Berdasarkan raja. Sudah? Oke. Bermula kepada, ini perenggan 1 sebenarnya. So, perenggan kedua saya akan, dia bermula dengan nomor 2 nih. Nomor 2, start. Saya letak nomor ya. Saya guna sistem penomboran. Sebab geram saya, pelajar saya balik-balik tidak skor 10/10. Jadi kali ini tidak apa. Saya mau guna sistem penomboran. Dia tahu. Guys, esai ini ada berapa poin? Oh, cikgu, ini ada contoh, ada 5 poin, ada 6 poin. Ada 8 poin, cikgu. Nah, jadi saya mau di pelajar sudah tahu. Perkara kedua, ready. Apabila harga kasut merosot, salin balik soalan. Apabila harga kasut merosot, ready. Kuantiti diminta kasut bertambah. Apabila harga kasut merosot, kuantiti diminta kasut bertambah. Poin 3. Ini ditunjukkan melalui ready,
apabila harga jatuh dari P0 ke P1, P0 ke P1, kuantiti diminta kasut bertambah dari Q0 ke Q1. Dari Q0 ke Q1. Empat. Ini menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta, adalah negatif ataupun songsam. Oke, ini menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah negatif. Iyalah, harga naik, kuantiti diminta jatuh, harga turun, kuantiti diminta naik kan. Tapi sekarang, kamu tidak bolehlah cakap harga naik, kuantiti diminta jatuh. Sebab sekarang soalnya pasal harga merosot. So, kita menjawab persoalan harga merosot saja. So, bila harga merosot, kita dapati kuantiti dimintanya bertambah. Jadi, kita dapat nampak hubungan songsang itu wujud. Satu naik, satu turun, satu naik. Itu keadaan yang berlaku. Ini menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah negatif ataupun songsang. Ready? Tulis nomor 5. Nomor 5. Pergerakan titik E ke titik B. Pergerakan titik E ke titik B dinamakan sebagai pengembangan kuantiti diminta. Anak-anak, tengok sini. Sewaktu A menuju ke B, kuantitinya bertambahkah berkurang? Bertambah. Kuantitinya bertambah. Pertambahan pada kuantiti itu ada istilah tersendiri yang digunakan, yaitu istilahnya yang digunakan ialah pengembangan kuantiti diminta. Sebab pengembangan itu membawa pengertian banyak, bertambah. Jadi kita guna istilah, kan kuantiti dimintanya bertambah. Jadi pengembangan kuantiti diminta, istilah yang digunakan. Oke, poin terakhir. Poin terakhir nomor 6. Kesimpulannya, pertambahan kuantiti diminta ke atas kasut adalah disebabkan oleh kejatuhan harga kasut itu sendiri. Ulang suara, kesimpulannya, pertambahan kuantiti diminta ke atas kasut adalah disebabkan oleh kejatuhan harga kasut itu sendiri. Jadi guys, untuk STPM, ke semua poin-poin ini kena ada ya. Oke? Kamu perhatikan ya. Sepunya ayat kan korang nampak macam ala simple je pun gini. Coba korang nampak. Saya punya istilah yang saya gunakan dari awal
saya guna istilah quantity diminta. Saya tidak guna quantity permintaan. Karena ini faktor harga barang itu sendiri. Jadi penggunaan istilah jangan anggap remeh. Kamu tulis quantity permintaan dari atas sampai bawah, kamu hilang, kosong marka langsung ya. Jadi berhati-hati. Sentiasa ingat, remember, quantity diminta itu kena ada. Nak tanya, kalau QD berkurang dekat keluh, kena tulis penguncupan, bukan penguncupan quantity. Quantity diminta yang berkurang, case-nya harganya naik. Harga kasut naik, maka istilahkan ialah penguncupan quantity diminta. Very Sarah, kamu tanya sesuatu yang sebaliknya. Jadi otomatis pelajar tahu apa perlu dijawab untuk Anton ini berbalasnya. Jadi kalau harganya naik, kamu kena guna istilah penguncupan quantity diminta. Oke, essay pertama selesai. Simple ya. Harga kasut turun, quantity diminta ke atas kasut bertambah. Dan kamu tengok proses saya hurai satu persatu. Poin nomor 2, kita cakap secara umum dulu teori hukum permintaan. Hukum permintaan, apabila harga kasut turun, quantity dimintanya bertambah. We are talk about hukum permintaan. Poin ketiga, kita cerita pasal kronologi yang berlaku dalam keluh itu. Apabila harga kasut turun ataupun jatuh daripada P0 pada P1, quantity diminta kasut bertambah daripada Q0 kepada Q1. Betul. Benda itu berlaku dalam keluh. 4, ini menunjukkan kita kukuhkan lagi dengan konsep hukum permintaan. Ini menunjukkan hubungan antara harga dan quantity diminta adalah hubungan negatif ataupun songsang. Lanjut. Pergerakan dari titik A ke titik B. Kita lihat A ke B, A lompat ke B, tapi tak boleh lagu istilah lompatnya, saya sengaja memudahkan Anda untuk mengerti. A lompat ke B, oh cikgu, kalau A lompat ke B dipanggil sebagai pengembangan quantity diminta sebab quantity dimintanya bertambah. Pertambahan itu istilah yang digunakan ialah pengembangan. Oke, yang terakhir kesimpulannya kita tekankan lagi, pertambahan yang berlaku ke atas quantity diminta adalah disebabkan oleh faktor kejatuhan harga kasut itu sendiri. Saya nak tanya, essay pertama oke. Give me emoji kalau betul faham sebelum saya lanjut ke wow, mantap. So, make sure 6 poin ini dalam kepala. I'm serious to tell you, pelajar saya pun dia orang tak hafal mati lagi ini. Saya rasa betul tak sistem penomboran lebih senang untuk kamu kuasai? Kan? Betul? Nah, that's why saya kata, saya terfikir-fikir, saya banyak-banyak, kenapa pelajar saya essay yang ini kan dia orang tak boleh skor markah penuh balik-balik? Kan saya selalu bagi quiz, guys. Jadi benda tu saya mesti analisis. Kenapa kalau essay bab 4, bukan main segar biji mata dia orang, semua benda dia orang dapat hafal. Sepatutnya bab 4 tu kalau di peringkat kebangsaan, bab 4 tu jauh lebih susah. Jauh lebih susah guru nak ajar. Tapi bab 4 pelajar saya skor lebih baik. Bab 2 ni pula yang dia orang tak boleh skor markah penuh. Jadi, it's okay. Melalui sistem penomboran malam ini, akan saya kongsikan hari Isnin bersama dengan mereka, dan pastinya ini akan membantu kalian. Jom, kita bergerak kepada page kedua, harga selipar meningkat. Kalau tadi kita lihat kasut ke atas kasut. Cikgu, apa berlaku dan permintaan kasut, cikgu, kalau harga kasut jatuh? Artinya, dia ingin menguji Anda konsep faktor harga barang itu sendiri. Tapi kalau harga selipar ke atas permintaan kasut, dia faktor selain daripada harga barang itu. That means kalau selain daripada harga barang itu, keluh permintaannya bukan satu, keluhnya akan jadi 2. So, harga selipar meningkat. Mari. Kita kena kaji. Dia tanya, logik guys. Sekarang saya membawa Anda bercerita dalam aspek bahasa pasar, bahasa reality kita ya. Guys, saya nak tanya nih. Korang nak pakai kasut ke tak? Kalau harga selipar naik, korang nak pakai kasut ke tak? Tolong respon. Saya tanya dulu. Korang nak pakai kasut atau tidak kalau harga selipar naik? Oke. Jadi, sorry? Nak. Nah, oke. Jadi kita nak pakai kasut tersebut kalau kita nak pakai kasut tersebut kalau harga selipar meningkat. Maksudnya di sini ialah dia mau kamu lakarkan kasut.
Tapi 10 pelajar yang diajar di luar, diorang pergi lakarkan selipar. Kamu baca kehendak soalan ke tidak? Soalan minta kesan ke atas permintaan kasut. It's not about selipar. Selipar faktor dia. Tapi dia mau efek terakhir dia, kesan terakhir dia ke atas kasut. Yang kau mau lakarkan ialah kasut. It's not selipar. So, harga selipar naik. Kita boleh berkomunikasi. Saya selalu kalau bab ini saya memang bercakap sendiri. Bukan gila ya, ini betul. Senang lagi untuk kau paham. Oke. Harga selipar naik. Bila harga selipar naik, kita tak mau beli selipar. Kalau diminta ke atas selipar kurang. Maka saya akan memakai kasut. So, permintaan ke atas kasut akan bertambah. So, dengan arti kata lain, kamu kena lakarkan kalau permintaan beralih ke kanan. Nah, pembuang masa, jom bersama dengan saya. Pak Siwai, harga. Sekali lagi saya tekankan, yang kamu lakarkan ini ialah kasut. Harga kuantiti, harga kuantiti. Oke. Lepas harga letak P tetap. Kalau permintaan beralih ke kanan secara selari. Bawa turun. Oke. Cara untuk mendapat markah penuh, perhatikan. Keluknya akan jadi 2 keluk permintaan. Sebab dia bukan lagi faktor harga barang itu sendiri. Jadi, kamu kena ada satu garisan mendatar bagi menunjukkan harganya ialah tetap. Harganya ialah tetap sebab dia bukan faktor harga barang itu sendiri. Dia bukan faktor harga barang itu sendiri. Lakarkan keluk segera, sudah? Ada yang sudah siap pastinya? Sudah. Oke. Sekarang saya mulakan. Perenggan 1. Oke. Untuk perenggan 1, semua pasang telinga. Saya boleh kasih tengok korang. Saya kasih tengok sekejap je lah ya. Oke, ini ialah koleksi jawaban yang saya simpan dari 2013 sampai 2023. Ya, kenapa? Saya bukan sengaja mau tunjuk show off segala macam. Saya nak beritahu sama korang, perenggan satunya ada berubah sedikit saja. Oke, korang mulai ya. Untuk perenggan 1, saya ada lah jawaban dia. Oke, untuk perenggan 1, tapi jangan risau, soalan yang saya bagi korang bukan soalan STP yang sebenar. Kalau saya bagi korang soalan STP yang sebenar, baik korang pergi baca buku di pasaran. Yang saya nak bagi case lain. Tapi case-nya lebih kurang sama. Ya? Oke, ready. Poin nomor 1, saya minta semua pelajar tulis. Berdasarkan raja. Ready? Keluk permintaan kasut yang asal ialah keluk permintaan kasut yang asal ialah di kosong
koma, harga tetap di P, harga tetap di P, dan kuantiti asal ialah Q0. Kuantiti asal ialah Q0. Dia memang, saya tak tahu kenapa jawaban yang dibagi ini dia guna istilah yang perenggan satu, jadi guna istilah kuantiti yang asal. Saya tak boleh snap ya, benda itu tidak dibenarkan. So saya hanya boleh sampaikan saja. Oke, kuantiti sorry. Oke, benda yang saya tak boleh kawal ya, minta maaf. Oke, perenggan satu seta. Dasarkan raja keluk permintaan kasut yang asal ialah D0 D0. Harga tetap di P, kuantiti asal ialah Q0. Kita masuk perenggan 2. Ready? Apabila harga selipar meningkat, ready? Apabila harga selipar meningkat, kuantiti diminta ke atas selipar berkurang. Ulang suara. Apabila harga selipar meningkat, kuantiti diminta ke atas selipar. Karena we are talk about selipar, jadi kita kena guna istilah kuantiti diminta seliparnya berkurang. Oke. Perenggan ketiga. Poin ketiga. Kesannya permintaan ke atas barang penggantinya. Permintaan ke atas barang penggantinya, yaitu kasut akan bertambah. Kurungan hubungan positif. Kurungan hubungan positif. Guys, korang boleh kejar tak? Saya nak masuk nomor 4 Dani. Nomor 4 masuk. Ini ditunjukkan melalui peralihan keluk permintaan kasut. Ini ditunjukkan melalui peralihan keluk permintaan kasut ke kanan secara selari. Ini ditunjukkan melalui peralihan keluk permintaan kasut ke kanan secara selari dari D0 ke D1. Ulang suara. Ini ditunjukkan melalui peralihan keluk permintaan kasut ke kanan secara selari dari D0 ke
di satu. Poin kelima, kuantiti permintaan kasut bertambah, kuantiti permintaan kasut bertambah dari Q0 ke Q1. Dari Q0 ke Q1, kurungan, harga kasut adalah tetap di P. Nanti saya terangkan ya. Harga kasut adalah tetap di P. Poin 6. Peralihan keluk permintaan ke kanan dinamakan sebagai pertambahan permintaan. Peralihan keluk permintaan ke kanan dinamakan sebagai pertambahan permintaan. Boleh saya terangkan sudah? Oke. Kalau boleh saya terangkan, saya mulakan poin pertama. Poin pertama, kita akan ceritakan tentang keluk permintaan yang asal. Keluk permintaan yang asal terang-terang di kosong kan. Jadi kita cerita yang original terlebih dahulu. So berdasarkan raja, keluk permintaan kasut yang asal ialah di kosong. Harganya tetap. Saya kena mention harga tetap because ini bukan faktor harga barang itu sendiri. Jadi harganya pasti tidak akan berubah. Harga siapa, cikgu? Harga kasut tidak akan berubah. So harga kasut tetap di P, kuantitinya yang asal ialah di Q0. Jadi kita mention 3 perkara, keluk permintaan asal, harga kasut, dan juga kuantiti yang asal ialah di Q0. Poin kedua, kita ceritakan tentang case dia. Dia mula masukkan case selipar ke dalam. Apabila harga selipar meningkat. Bila harga selipar meningkat, saya guna istilah kuantiti diminta selipar. Sebab saya cerita pasal selipar dulu. Cikgu, kuantiti diminta selipar itu akan berkurang. We all talk about selipar dulu. Jadi disebabkan kita cerita pasal selipar itu, maka istilah yang digunakan kuantiti diminta selipar. Lanjut. 3. Kesannya, permintaan ke atas barang penggantinya. Yang ingin dimaksudkan di sini ialah kasut. Apa kesan ke atas barang penggantinya? Permintaan ke atas barang penggantinya. So, jelas menunjukkan kesannya, permintaan ke atas barang penggantinya yaitu kasut akan bertambah. Dan ia menunjukkan hubungan positif. Kamu tahu tak hubungan positif yang dimaksudkan di sini antara siapa dengan siapa? Banyak pelajar tak tahu kaji. Oke. Kamu tahu apa yang dia mau kaji hubungan positif? Korang tulis kat bawah tuh. Kat bawah. Korang tulis ya. P stand for selipar. P selipar naik, koma. Kuantiti kasut meningkat. Nih. Macam mana mau tahu dia hubungan positif? Kamu tengok nih. Kamu tengok kedua-dua anak panahnya sama-sama meningkat. Dia mengkaji hubungan antara dua barang. Dua barang dia kaji. Apa hubungan antara harga selipar dengan permintaan kasut? Permintaan kasut. Oh, cikgu, harga selipar naik, kami pun nak pakai kasut juga. Jadi kedua-dua sebenarnya mempunyai hubungan langsung. Maka ia dinamakan hubungan positif. Sebab itu dalam
konsep keanjalan permintaan silang, barang pengganti kamu kena hafal mati, dia tuh hubungan positif. Sebab konsep inilah dia dinamakan hubungan positif. Oke, lanjut. Poin keempat. Ini ditunjukkan melalui peralihan keluk permintaan ke kanan. Korang sendiri nampak. Keluk permintaan beralih ke kanan secara selari dari Dodo ke Didi. Keluk permintaan beralih ke kanan secara selari. Kuantiti permintaan kasut. Apa yang berlaku dengan kuantiti permintaan kasut yang di bawah tuh? Kuantiti permintaan kasut bertambah. Kenapa saya tidak guna istilah kuantiti diminta? Sebab ini faktor selain harga barang itu, jangan guna istilah kuantiti diminta. Kena guna istilah kuantiti permintaan kasut. Bertambah dari Q0 ke Q1, kurungan harga kasut adalah tetap di P. Dan peralihan keluk permintaan ke kanan dinamakan sebagai pertambahan permintaan. Satu benda saya nak sampaikan sama kalian, ini betul-betul bonus buat kalian. Dengar? Oke, daripada jawaban yang diberikan di sini, mana-mana pelajar yang tertulis untuk esei ini, mana-mana pelajar yang lupa tertulis kuantiti dimintakah, kuantiti permintaan kamu boleh ganti kepada kuantiti sahaja. Kamu masih dapat harga marka penuh. Ulang suara. Kalau kamu tidak tahu guna istilah kuantiti diminta atau kuantiti permintaan, untuk esei ini, kamu still mendapat marka penuh kalau kamu hanya guna istilah kuantiti sahaja. Kan ada yang keliru. Cikgu, saya tidak tahu di mana menggunakan diminta. Di mana menggunakan permintaan. Oke. Kalau kau keliru, ini untuk pelajar yang betul-betul lemah. Kau buang perkataan diminta permintaan tuh, kau direct guna kuantiti saja. Kau akan layak mendapat marka penuh. Jelas? Jelas ya? Oke, sudah. Lanjut. Habis esei kedua. Esei ketiga. Esei ketiga, waduh. Esei ini sebenarnya bagi saya susah. Tapi saya sempat tanya si Iqmal, dia boleh jawab kemarin. Sangat luar biasa. So, pelajar saya secara jujurnya, ini bagi dia orang sangat susah. Kamu tak percaya, kamu tengok, saya terangkan. Sangat susah ya. Konsepnya tuh agak dalam. Oke, nomor 2. Dengan raja, jelaskan kesan ke atas penawaran getah asli apabila harga getah tiruan merosot. Guys, sekarang kamu tengok kata kuncinya tuh. Dia cakap, dia mau kesan terhadap penawaran. Tadi kesan terhadap permintaan. Sekarang dia mau penawaran. Bila kita masuk ke dalam penawaran, kamu kena letak diri kamu sebagai seorang pengeluar, sebagai seorang penjual. Tidak boleh lagi sebagai seorang pengguna. Kamu ni penjual dah ni. Tak boleh lagi kamu guna istilah konsep permintaan. Kena guna konsep penawaran. Jadi kalau guna konsep penawaran, bahaya. Apa yang bahaya? Saya mulakan. Tengok contoh. Seliau ni penjual ni. Seliau boleh jual getah asli atau getah tiruan. Dua-dua saya boleh jual. Tapi pasang telinga. Pasang telinga. Okay. Kalau saya sebagai penjual, saya suka barang yang harganya mahal. Harganya tinggi. Saya tak mau jual kalau harganya rendah. Saya tak mau jual. Tapi di sisi permintaan, ia berbeza. Di sisi permintaan, cikgu, jatuh sudah harga kasut. Saya mau beli kasut, cikgu. Karena kamu berdiri sebagai seorang pengguna. Tapi kalau di penawaran, kamu sebagai seorang penjual. So, kalau penjual set dalam kepala, hukum penawaran menyatakan, bila harga tinggi, kuantiti akan bertambah. Karena dia menyifatkan bahwa pengeluar itu akan menjual kuantiti yang lebih banyak bila harga barang semakin mahal. Jadi dalam konteks soalan ini, harga getah tiruan merosot. Jadi, kalau harga getah tiruan merosot, kamu rasa dia nak jual getah tiruan tak? Hello? Kalau harga getah tiruan merosot, rasa-rasa dia orang nak jual getah tiruan tak? Tak. Jadi korang rasa dia nak jual getah asli? Dia tanya, kalau getah tiruan korang kata dia tak nak jual kan? Dia nak jual getah asli tak? Nah, sebab bila harga getah tiruan jatuh, tak nak lagi saya jual getah tiruan.
Lebih baik saya jual getah asli. So getah asli itu yang lebih mahal, lebih tinggi harganya. Jadi sekarang tanpa membuang masa, semua pelajar kena lakarkan keluk penawaran beralih ke kanan. 2 keluk, sebab ini bukan faktor harga barang itu sendiri. Ada 2 keluk, penawaran tersebut ke kanan. Tengok, keluk korang sama tak dengan keluk sah? Begini cara dapat markah penuh ya guys. Saya rasa Iqmal mesti sudah siap. Dah. Jangan seminum kejap je. Itu terhasil keluknya. Faham sudah kan? Jadi penting kalau keluar bab 2 kan. Saya itulah masalahnya pelajar saya di sekolah kan. Saya selalu kena share sama kamu. Karena apa yang mereka lemah pasti kamu akan lemah. Ini minta maaf saya kena cakap. Dan pelajar saya selalu melakukan kesilapan, saya terus terang ya. Diorang kalau keluar essay ini di STPM saya takut sebenarnya, saya sangat-sangat takut. Sampai hari ini diorang masih tak berapa konsisten untuk essay ini. Sebab kamu kena fikir dari sudut pengeluar, penjual. Dia bilang, oke cikgu, kalau harga getah tiruan jatuh, kau ingat. Kau tidak mau jual getah tiruan sebab dia murah. Jadi apa kesan ke atas penawaran getah asli? Jadi kau kena lakarkan getah asli, bukan getah tiruan. So kalau penawaran getah asli akan beralih ke kanan. Itu sih. Oke. Perenggan 1 saya mulakan. Berdasarkan raja, tulis 1. Berdasarkan raja, keluk penawaran getah asli, keluk penawaran getah asli yang asal ialah S0 harga tetap di P, harga tetap di P, kuantiti asal Q0. Kuantiti asal di Q0. Mula. Poin nomor 2. Apabila harga getah tiruan merosot, laju. Kuantiti ditawar getah tiruan berkurang. Kuantiti ditawar getah tiruan berkurang.
Ready? Nomor 3. Kesannya, coba kamu tengok guys. Esei ini sama esei yang nomor 2 tadi. Yang kedua, sebelum ini. Dia punya format huraian sama saja. Serius. Saya ambil dari situ aja. Memang kena hurai begitu formatnya. Oke, lanjut. Kesannya, penawaran ke atas, penawaran ke atas, penawaran bertandingnya, penawaran ke atas penawaran bertandingnya, yaitu getah asli, yaitu getah asli akan bertambah, kurungan, hubungan negatif, kurungan, hubungan negatif. Laju ini ditunjukkan melalui peralihan keluk penawaran getah asli, penawaran getah asli ke kanan secara selari, dari sosok ke sisi, dari S0 ke S1. Saya baru baca grup, sorry. Saya sambung cepat. Poin kelima. Ready? Kuantiti penawaran getah asli. Ada orang tanya di grup. Penawaran bertanding itu apa? Oh, orang tak tahu ya, serius? Tak pernah dengar? Oke, begini. Wow, korang menakutkan saya. Begini, dalam permintaan kita kenali istilah barang pengganti. Milo, teh, kopi, semua itu barang pengganti. Dalam istilah penawaran, terima kasih Atika sudah balas untuk saya. Getah asli dengan getah tiruan, kita tidak boleh guna istilah barang pengganti. Dalam penawaran, istilah yang digunakan antara getah asli dengan getah tiruan itu dipanggil sebagai penawaran bertanding. Artinya kalau kau tidak mau jual barang ini, kau kena jual barang ini. Antara getah asli, getah tiruan. Oke? Antara kau mau jual daging ayam atau daging lembu. Itu penawaran bertanding. Yaitu tidak boleh guna istilah barang pengganti atau barang penggenap,
kalau dalam penawaran. Tak boleh. Mesti guna istilah penawaran bertanding. Itu istilahnya. Oke? Ia menggantikan posisi barang pengganti. Istilahnya menggantikan posisi barang pengganti, yaitu istilah itu hanya digunakan dalam penawaran saja. Adakah saya menjawab persoalan kamu? Hello? Jawab ya. Itu istilah yang digunakan dalam penawaran. Yang membawa maksud barang pengganti juga. Tapi kamu tak boleh guna istilah barang pengganti dalam penawaran. Kamu kena guna istilah penawaran bertanding. Oke, lanjut. Poin kelima. Kuantiti penawaran getah asli bertambah dari Q0 ke Q1, dari Q0 ke Q1 kurungan harga getah asli tetap di P. Harga getah asli tetap di P. Nomor 6. Peralihan keluk penawaran ke kanan dinamakan sebagai pertambahan penawaran. Ulang suara. Peralihan keluk penawaran ke kanan dinamakan sebagai pertambahan penawaran. Oke, saya snapkan jawaban saya yang terakhir untuk kalian agar korang boleh nampak dengan jelas. EC3. Belum? EC3. Lanjut. Dengan raja, kesan terhadap keseimbangan pasaran kereta jika harga petrol meningkat. Guys, bantu saya. Kalau ini keseimbangan, betul? Jadi kalau keseimbangan kamu kena buat X. Didi bersilang SS. Tapi persoalannya guys, oke? Kalau apa yang beralih? Didi OSS. Help me. Come on. Thank you Sarah. Thank you Farah Ain. Agak-agak kalau Didi beralih ke mana? Mantap. Tanpa membuang masa. Jom bersama-sama lakarkan keluk permintaan beralih ke kiri segera. Go. Saya harap semua pelajar tahu alihkan keluk ya. Ini basic nih guys. Korang jangan takutkan saya, korang tak tahu alih lagi. Lengkap.
Dapat? Boleh saya sambung? Ke belum? Saya tak faham maksud Sarah. Sekejap, boleh saya jawab satu-satu dulu? Sabar-sabar, banyak persoalan. Okey, pertama sekali saya jawab soalan Sarah. Maksud Sarah apa nih? Pasal titik A itu kan? Ya. Maksud awak bila nak hurai pasal lebihan permintaan atau lebihan penawaran ke? Okey, Sarah, untuk esei keseimbangan, setakat yang saya nampak, jawapan yang ada ni, tidak ada yang tidak hurai. Semua kena hurai lebihan itu. Saya tak tipu kamu. Cuma saya tak boleh snap, guys. Sumpah saya tak boleh snap. Saya hanya boleh buktikan keputusan pelajar sekolah. Nah, itu saya dapat buktikan. Karena diorang tuh, apa yang saya ajar kamu, itu yang saya ajar saya pelajar saya di sekolah. Wajib tulis lebihan itu, wajib. Belum ada skema jawaban yang tidak ada lebihan itu. Tidak ada. Saya berani bersumpah, tidak ada ya. Jadi saya tidak akan ajar kamu benda yang menyusahkan kamu, tetapi benda itu betul-betul ada marka desibel. Ya. Jadi untuk esei yang membabitkan keseimbangan semua wajib hurai pasal lebihan. Maksud si Sarah ni yang perenggan ketiga dia. Perenggan ketiganya itu wajib hurai. Okey, saya jawab persoalan Sherilyn dulu. Sekiranya harga suatu barang meningkat, cuma kamu kena tukar, pengeluar akan tingkatkan penawaran, bukan pengeluaran, penawaran. Okey, saya mulakan poin esei nomor 3. Nomor 1. Guys, untuk esei ini saya tidak boleh buat poin-poin. Kamu memang kena hurai yang macam yang saya ajar macam biasa 4 perenggan itu. So perenggan 1 kita mulakan. Sherilyn, boleh saya tanya? Kamu tanya ni untuk soalan yang mana satu nih, Sherilyn? Ada soalan dalam kertas ke atau kamu tanya soalan lain nih? Yang soalan kesan terhadap keseimbangan pasaran jika harga petrol meningkat. Sebab dia merujuk kepada permintaan atau penawaran kan? Ya, betul. Jadi kalau harga petrol meningkat, saya boleh juga buat penawaran beralih ke kanan kan, sebab pengeluar akan meningkatkan penawaran. Oh, saya jawab. Okey, soalan Sherilyn. Macam ni. Sherilyn tanya, kenapa petrol dengan kereta kita tidak alihkan ke loop penawaran? Betul, kan? Kenapa tidak alihkan ke loop penawaran? Okey. Saya sejak di bangku sekolah, dari saya form 6, saya berdebat dengan guru saya. Cikgu, kenapa ini tak boleh? Kenapa ini tak boleh? Kenapa ini tak boleh? Ini tak boleh. Okey? Ada benda dalam ekonomi kau kena hadam. Maksud kena hadam ialah kau kena terima hakikat jika barang itu menghampiri pengguna maka alihkan ke loop permintaan. Apa maksud menghampiri pengguna? Contoh, barang yang sudah siap. Okey? Makanan. Ke dia pakai kasut ke kereta ke petrol is menjurus kepada pengeluar, menjurus kepada pengguna. Jadi kalau dia menjurus kepada pengguna, alihkan ke loop permintaan. Tapi kalau getah asli, getah tiruan, itu lebih kepada penggunaan pengeluar, penawaran. Jadi kamu kena menjurus kepada peralihan ke loop penawaran. Ya, setakat yang saya rujuk banyak buku, belum ada lagi kereta dengan petrol alihkan ke loop penawaran. Dalam konteks keseimbangan, belum ada. Memang akan alihkan permintaan. Ini betul, sebab barang kereta dengan petrol tu dianggap barang yang siap, barang yang menjurus kepada pengguna yang bakal pakai.
pengguna yang bakal pakai. Jadi dia akan alihkan ke loop permintaan, bukan penawar. Ini jawaban yang paling saya boleh simpulkan selama saya kaji benda ini dari usia saya 18 tahun. Oke ya? Saya harap saya membantu persoalan daripada Sherry. Oke. So, jawaban yang paling tepat ke loop permintaan beralih ke kiri. So, untuk perenggan 1, boleh tak saya cepat sudah? Sebab untuk huraian dia, kita akan menyentuh kepada konsep huraiannya adalah sama dengan yang sebelum ini. So, untuk perenggan 1, sama. Berdasarkan raja, keseimbangan asal dicapai pada I0 di mana harga P0 kuantiti keseimbangan Q0 apabila ke loop permintaan yang asal bersilang dan ke loop penawaran. Sama saja dengan apa yang saya ajar selama ini. Ada tak ada mana-mana pelajar boleh snapkan saya bentuk esai yang ini? Saya sebenarnya tertinggal saya punya ini. Saya boleh buat, saya sebenarnya mau guide satu-satu. Tapi saya tak sangka 3 esai di depan sudah memakan 1 jam dah. Jadi artinya saya memang kena laju sedikit untuk malam ini. Jadi untuk esai ini korang ada tak format dia? Korang ada ke tak? Esai huraian dia nih, ada? Ada nih, ada dia punya jawaban. Serius, confirm ada. Saya dah banyak kali dah sentuh pasal esai begini. Cuma, saya tak sangka 3 esai di depan tu sudah makan 1 jam. Jadi artinya saya takut bahan pada malam ini saya tak sempat nak all out. Korang tak ada? Mungkin yang tak ada ni yang tak tuition bab 2 rasanya. Iqmal boleh tak kalau dapatkan esai ini? Tiada. Saya tak pasti kalau saya ada simpan di sini. Atika ada? Coba Atika boleh snap ke dalam grup. Nah tuh. Thank you Atika. Itu format dia guys. Boleh tak Atika snap full? Full. Jadi saya tinggal modify di sana aja. Boleh? Siapa yang snap tadi? Atika Mazlin. Mazlin ke? Saya salah baca orang ya? Mazlin, teruskan. Snapkan yang full boleh tak? Full essay. Thank you. Thank you Mazlin. Oke, guys, korang tengok apa yang si Mazlin send. Perenggan 1 sama aja. Apa yang saya ajar selama ini sama, takkan berubah. Sorry. Iya Mazlin, kejap. Saya ajar korang untuk modify. Sabar ya. Dia punya format sama, cuma kamu tengok perenggan 1. Berdasarkan raja, keseimbangan asal dicapai pada titik I0, di mana harga P0 dan kuantiti keseimbangan Q0 apabila kelup permintaan asal bersilang dengan kelup penawaran. Itu sama sahaja. Perenggan kedua, ini yang saya mau pelajar catat. Perenggan 1 kamu rujuk yang Mazlin share itu. Perenggan 2 saja yang kamu perlu ubah sedikit. Oke, ready? Tulis dulu. Apabila harga petrol meningkat, permintaan ke atas barang penggenapnya, yaitu kereta akan berkurang. Ulang suara. Apabila harga petrol meningkat, guys. Kalau petrol sudah naik harga, siapa nak beli lagi? Kan? Dan alang-alang cakap tak payahlah sudah saya guna kereta. Petrol pun naik mendadak sekarang. Makin naik. Baik, tak payah guna kereta. Dalam kereta tuh setiap seminggu kena isi minyak. Jadi dia kata saya kurangkan permintaan kereta.
Jadi permintaan ke atas barang penggenapnya kerana petrol dengan kereta itu mempunyai hubungan barang penggenap. Konsep barang penggenap ialah barang perenggan ketiga. Untuk perenggan ketiga, semua ikut saya. Semua pergi tengok P0, harga P0. Harga P0. Anda bergerak ke sebelah kanan, bawa dari P0, gerak. Korang akan bertemu dengan titik A. Titik A itu permintaan ke penawaran. Titik A itu merupakan keluk permintaan ke penawaran. Hello? Korang dari harga P0, gerak, stop. Titik A itu keluk permintaan ke penawaran. Permintaan. Yes, permintaan, betul. Jadi kalau kamu jumpa permintaan dulu, maksudnya yang terlebihnya itu penawaran. Tak faham? Faham. Kalau kamu jumpa permintaan dulu, maksudnya siapa yang lebih jauh di depan? Penawaran lah, jadi lebihan penawaran. Lebihan penawaran. Jadi artinya, waktu di harga P0, penawarannya berada pada titik I0. Penawarannya berada pada I0. Walhal permintaannya berada di titik E. Jadi saya mulakan di perenggan ketiga. Mula. Oke. Pada harga P0, berlaku lebihan penawaran sebanyak EI0. Ini menyebabkan kalau penawaran sudah terlebih, maka kamu kena kontrol. Tak bolehlah kamu terlebih lagi. So, kalau penawaran sudah terlebih, kamu kena kontrol. So, ini menyebabkan pengeluar. Sebab pengeluar yang kontrol penawaran ini. Ini menyebabkan pengeluar, kurangkan penawaran, manakala pengguna menambahkan permintaan. Okay. Proses ini berterusan. Itu kamu boleh salin semula pada nota Mazlin tadi. Proses ini berterusan sehingga mencapai keseimbangan baharu di I1.
Proses ini berterusan sehingga mencapai keseimbangan baharu di I1. Kesimpulannya, paling senang di dunia. Kesimpulannya, wajib ada 3 perkara. Kesimpulannya, oke, kita masukkan case lah dulu kan. Apabila harga petrol meningkat, kelu permintaan kereta beralih ke kiri, harga jatuh, dan kuantiti keseimbangan berkurang. Boleh? Boleh saya menuju ke esei keempat? Ada siapa boleh tolong Sarah? Saya boleh snapkan perenggan 3-4 Sarah, tapi tulisan menyeramkan. Semoga membantu. Oke, boleh? Kalau udah cepat-cepat saya nak bergerak ke esei keempat. Kita kesundukan masa, guys. Saya sharp 9.30 saya kena stop ya, guys. Sebab itu saya kena cepat. So, esok saya ada ceramah 4 jam. Oke. Jadi saya kena bagi all out esok habis-habisan di sekolah lama saya nih. Jadi saya harap saya dapat rehat awal malam ini untuk saya all out esok. Jom kita bergerak ke esei keempat, boleh? Korang terkejar-kejar ke? Guys, itu esei basics je. Kamu just salin yang format si Mazlin tu je. Actually itu simple. Kamu ambil esei si Mazlin tu, kamu kasih copy paste, kamu edit je. Edit saya sudah tambah lagi dengan saya punya tulisan tu. Tapi taklah secantik tulisan Mazlin. Tengok yang tulisan cantik yang delete. Tengok ni yang tak malu-malu yang tak delete tulisan nakal korang ya. Tak pun kita minta Iqmal send ke ya. Sebab kategori tulisan kami sama. Boleh. Oke, kita mulakan. Esei nomor 4. Dengan raja, jelaskan kesan terhadap lebihan pengguna sesuatu barang. Oh, ini saya mesti mau highlight habis-habisan. Lebihan pengguna, guys. Soal ini pernah keluar di STPM 2014, ramai pelajar tidak pilih, dia orang tak tahu buat langsung. Kesan terhadap lebihan pengguna sesuatu barang jika kos pengeluaran bertambah. Senang. Suka esei sebab esei ini best. Kenapa? Oke. Kalau kesan terhadap lebihan pengguna, set dalam kepala. Lebihan pengguna hanya boleh dilihat kawasannya kalau keluk permintaan menyentuh paksi harga. Jadi, kamu kena pastikan keluk permintaan kamu betul-betul terkena menyentuh paksi harga. Jom, lakarkan keluk paksi Y, paksi X harga kuantiti. Tak apa, sebentar lagi saya tunjukkan kamu akan mengerti. Kuantiti kurungan unit harga RM.
Oke, langkah 1. Korang nampak keluk sini. Saya belum siap lakarkan ya. Saya belum siap lakarkan. Saya baru nak bincang. Korang tengok dulu keluk. Oke. First, keluk permintaannya mesti menyentuh paksi harga. Iqmal, coba bacakan saya berapa lebihan pengguna yang asal berdasarkan keluk yang saya send dalam grup. P0, PI0. P0, PI0, betul tak? Itu lebihan pengguna yang asal sebelum kita masukkan case ya. So sekarang saya masukkan case ke dalam. Kos pengeluaran bertambah. Logik Iqman. Kalau kos pengeluaran bertambah, kamu rasa SS beralih ke mana? Kiri. Yes. Sebab bila kos pengeluaran bertambah, pengeluar dia cakap saya tak nak tambahkan penawaran, saya kurangkan penawaran. Jadi pengurangan penawaran digambarkan melalui peralihan keluk penawaran ke kiri secara selari. Dengar dah? Dengar. Okey. Saya mulakan. So, dengan bantuan Raja, kesan terhadap lebihan pengguna sesuatu barang jika kos pengeluaran bertambah, kita akan alihkan keluk penawaran beralih ke kiri. Saya mau tanya Iqmal, bila keluk penawaran beralih ke kiri, apa lebihan pengguna yang baru? P1, I1. P1, P1. Jadi, lebihan pengguna menjadi semakin besar ke semakin kecil? Kecil. Semakin kecil. Okey, jadi berapa perubahan lebihan pengguna? Banyak P0, P1, I1, I0. Yes, sebanyak P0, P1, I1, I0. Itu perubahan lebihan pengguna dari size besar lebihan pengguna menjadi semakin kecil. Jadi lebihan pengguna telah berkurang sebanyak size trapezium. Pengguna telah berkurang sebanyak size trapezium. Jadi itu yang terjadi. Jadi sekarang huraian, I tell you, perenggan 1, perenggan 2 sama je dengan tadi. Dasarkan Raja keseimbangan asal dicapai. Cuma saya copy paste semula esai si Mazlin ni. So, saya tolong korang modify ya. Saya tak sempat nak tunggu kamu hurai, tak sempat dah. Okey, perenggan 1 sama. Dasarkan Raja keseimbangan asal dicapai itu sama. Perenggan kedua. Okey, apabila kos pengeluaran bertambah, pengeluar akan kurangkan penawaran. Betul? Keluk penawaran beralih ke kiri. Tadi kan huraian yang si Mazlin Sen ni yang permintaan. Korang ubah je kepada penawaran. Keluk penawaran beralih ke kiri secara selari.
dari S0 ke S1 harga naik. Terang-terang kan kamu nampak harga tuh naik dari P0 ke P1. Kuantiti keseimbangan berkurang, titik keseimbangan turut berubah daripada I0 pada I1. Itu semua ternyata ada dan wujud dalam perenggan kedua. Perenggan ketiga bukan hurai pasal EC yang Maslin sent. Perenggan ketiga, mulakan kita tulis bersama-sama, jom. Saya mulakan. Lebihan pengguna yang asal ialah P0 PI0. Lebihan pengguna yang asal ialah P0 PI0. Apabila keluk penawaran beralih ke kiri, lebihan pengguna baharu ialah 1 PI1. Apabila keluk penawaran beralih ke kiri, lebihan pengguna baharu ialah P1 PI1. Ini bermakna lebihan pengguna telah berkurang sebanyak P0 P1 I1 I0. Lebihan pengguna telah berkurang sebanyak P1 P0 I1 I0. Kesimpulannya, apabila kos pengeluaran bertambah, Iqmal, ke? Tidak. Oh. Apabila kos pengeluaran bertambah, lebihan pengguna menjadi semakin kecil. Ulang suara. Kesimpulannya, apabila kos pengeluaran bertambah, lebihan pengguna menjadi semakin kecil. Perenggan 3 dan 4 saya snapkan kepada kalian. Semoga membantu kalian. Thank you, Atika. Lebih kurang lah ya dengan yang sesen tuh. Oke. So, habis untuk esei 4. Oke. Boleh bergerak ke esei ke-5. Banyaknya lagi nih. That means ada kuantitatif yang tak sempat sentuh. Tidak apa. Lepas ini saya bergerak ke objektif. Dan because kuantitatif selalu tidak saya bincang sama korang. Hello? Dah?
Jom, esei nomor 5. Dengan bantuan raja, kesan terhadap beban cukai pengguna dan pengeluar apabila penawaran tidak anjal. Guys, penawaran tidak anjal cenderung memotong paksi harga atau kuantiti. Curam atau landai. Penawaran tidak anjal, respon saya, curam atau landai. Curam. Jadi curam sekarang buat satu keluk penawaran yang curam. Seolah-olah memotong paksi penawaran, tapi jangan kasih menyentuh ke paksi kuantiti. Nih, lebih kurang begini. Lepas itu, keluk permintaan korang normal. Keluk permintaan korang normal. Thank you, Atika. Keluk permintaan korang normal. Kalau sudah, lakarkan segera harga titik keseimbangan kuantiti. Okay, help me. Kalau keluk penawaran tidak anjal, keluk penawaran, kalau ke atas beban cukai dan pengeluar, keluk penawaran beralih ke mana? Kiri. Jom, alihkan keluk ke kiri segera. Lama terbengkok pula saya buat ni. Dari kosong naik atas. Atas itu. Dua. Siap. Sama tak keluk korang dengan set? Tak. Kenapa Iqmal? Tak sama. Keluk penawaran dalam keadaan curam, alihkan ke sebelah kiri, dan Anda akan dapati beban cukai pengeluar yang di bawah lebih besar daripada beban cukai pengguna. Beban cukai pengeluar lebih besar daripada beban cukai pengguna. Okey, memandangkan keluk ini agak complicated, yang siap snapkan ke dalam grup. Saya nak tengok betul ke tidak. Kesan. Mantap. Daripada Sarah. Pritia pun sudah siap nih. Pritia, be careful. Sebab kamu buat keluk permintaan kamu agak curam ya. Sepatutnya kamu kena buat dia tengah-tengah. Tidak curam, tidak landai. Jangan kamu terpengaruh oleh kecerunan keluk penawaran yang agak curam. Jadi sebab itu, kalau kamu perhatikan, beban cukai pengguna dan pengeluar kamu lebih kurang sama. Lebih kurang dia sama size-nya, segi 4. Amboy, Atika, keluk kamu. Nice, Farah Ain, mantap. Oke, sudah?
Iqmal, lag ke lagi? Tidak. Oke, guys, perenggan 1 sama. Berdasarkan raja keseimbangan asal dicapai pada I0, harga P0, titik keseimbangan Q0 apabila keluk permintaan bersaing dengan keluk penawaran yang asal. Oke. Kalahkan Estro Awani. Oke, so masuk. Perenggan kedua. So untuk perenggan kedua, just masukkan cash. Oke. Apabila cukai dikenakan, keluk penawaran beralih ke kiri. Yang ini guys, betul-betul sama. Oke. So sekarang Estro Liao akan berlangsung. Apabila cukai dikenakan, pengeluar akan mengurangkan penawaran. Keluk penawaran akan beralih ke kiri secara selari dari S0 ke S1. Harga naik dari P0 ke P1. Kuantiti keseimbangan berkurang daripada Q0 kepada Q1. Titik keseimbangan turut berubah daripada I0 kepada I1. Boleh Estro Iqmal? Oke. Jadi untuk perenggan 1 dengan perenggan kedua sama aja. Ya, saya just bantu orang untuk ulang benda itu sama aja. Oke, masuk kepada perenggan ketiga. Coba korang nampak corak yang ada dalam ekonomi. Iqmal dah ya. Oke, coba korang nampak corak yang ada dalam ekonomi. Kalau tadi kesan terhadap lebihan pengguna, perenggan 1 dengan perenggan 2-nya sama kan? Tapi bila masuk ke perenggan ketiga, dia hurai pasal lebihan pengguna asal, lebihan pengguna baru, pengurangan lebihan pengguna. Tapi kalau kesan terhadap beban cukai, masuk ke perenggan ketiga, kamu kena hurai pasal beban cukai lagi. 6 perkara perlu dimasukkan dalam perenggan ketiga. Apakah 6 perkara tersebut? Kita mulakan. So, perenggan 1 saya tinggalkan. Perenggan 2 saya tinggalkan. Perenggan 3. 6 perkara yang wajib ada dalam perenggan ketiga. Kejap ya guys, saya cari pen kejap. Oke. 6 perkara masuk dalam perenggan ketiga. Yang pertama, jumlah hasil kerajaan. Kedua, B. Cukai per unit kerajaan. Cukai per unit kerajaan. C. Beban cukai pengguna. Beban cukai pengguna. D. Cukai per unit pengguna. Cukai per unit pengguna. E. Beban cukai pengeluar. Beban cukai pengeluar. F. Cukai per unit pengeluar. Cukai per unit pengeluar. Bagian ketinggalan. Estro. Saya snap ke dalam grup. Saya bukan untuk promosi Estro ya. Kamu jangan salah paham. Saya bukan promoter. Brand ambassador. Hey, bantu saya sekarang. Isikan saya 6 perkara tuh, cepat. 6 perkara tuh. Jumlah hasil kerajaan, cukai per unit kerajaan. Korang tak tahu isi, ketok. Cepat isi.
Selesai. Saya snap lah ya. Sebentar saya terangkan. Korang salin dulu. Saya mulakan. Perenggan ketiga, pelajar wajib ada 6 perkara dimasukkan di perenggan ketiga. Apakah 6 perkara itu? Jumlah hasil kerajaan. Jumlah hasil kerajaan senang je. Kamu kan kita sebagai pengguna, kita kena bayar cukai sama kerajaan. Begitu juga pengeluar. Mereka perlu bayar cukai kepada kerajaan. Jadi pengguna dan pengeluar kena bayar cukai kepada kerajaan. Dan sebagai kerajaan, mereka menerima cukai itu sebagai hasil mereka. Jadi hasil kerajaan ditunjukkan oleh luas segi 4 yang besar tuh. Hasil tambah pengguna dengan pengeluar, itulah jumlah hasil kerajaan kedua-duanya tuh. Jadi jumlah hasil kerajaan ialah P2, P1, I1B. Cukai per unit kerajaan ambil sebelah tepi je. P2, P1. P2, P1. Bacaan tepi je. Okay. Beban cukai pengguna ambil luas segi 4 di atas. So, beban cukai pengguna P0, P1, I1A. P0, P1, I1A. Cukai per unit pengguna ambil bacaan tepi je. P0, P1. P0, P1. Beban cukai pengeluar ambil luas segi 4 di bawah. P2, P0, AB. P2, P0, AB. Itu beban cukai pengeluar. Cukai per unit pengeluar, ambil bacaan di tepi je. P2, P0. Ya? Ada soalan? Ya, saya nak tanya. Kalau yang beban cukai per unit pengguna atau kerajaan tu semua, saya tulis kena ada slash ke atau tulis salah satu je? Salah satu boleh. Okey. Tiada masalah. Ya, salah satu boleh. Tiada masalah. Okey, so beban cukai pengeluar ambil luas segi 4 di bawah. Cukai per unit pengeluar ambil bacaan P2, P0. Nak tulis dua-dua pun boleh. Okey. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya paling senang di dunia. Okey. Kamu salin balik case-nya. Apabila penawaran tidak anjal, bagi tahu siapa beban cukainya lebih besar daripada siapa. Begitu, Syah. Apabila penawaran tidak anjal, kena bagi tahu beban cukai pengeluar beban cukai siapa yang lebih besar daripada siapa. Begitu sahaja. Okey, saya minta maaf untuk esei terakhir saya tak sempat bincang. Saya nak pergi objektif dah, muka surat terakhir. Kuanti selalu juga kan kamu bincang sama Sir. So kita pergi ke objektif tu. 2 muka surat terakhir. 2 muka surat terakhir. Soalan 1. Saya ajar cara laju. Ready? Boleh bagi emoji tak? Kalau dah bersiap. Boleh, Sir. Okey. Soalan 1, dengar betul-betul. Jumpa soalan begini. Dia cakap dia mau fungsi permintaan kan. Sejak bila fungsi permintaan ada hubungan positif. Jadi yang ada jawapan positif automatic out. Bola down confirm cut. Tidak ada jawapan sudah tu bola atau down. Out. Lepas bola dengan down kamu kasih out. Sambung. Dia minta apa? Dia minta fungsi permintaan kamu ambil RM1 tu. RM1.
Masukkan ke dalam A dan C. Masukkan ke dalam A dan C. Yang mana satu akan bertemu jawaban 50? Yang mana satu yang jawabannya akan dapat 50? A ke C? Kan jadwal tuh harganya satu, kuantitinya 50. So yang mana satu yang menemui jawaban 50? Yes, begitu je. So jawaban direct C. Kasih masuk begitu je ke dalam fungsi. Lalu nomor 2, aplikasi apa yang saya sampaikan? Masukkan RM1 ke dalam persamaan semua. Ini berhati-hati. Yang ini ada 2 jawaban kamu akan dapat. Dan kamu kena tes 2 harga. Kena tes 2 harga. Kena tes 2 harga. Kamu masukkan RM1. Bila kamu masukkan RM1, ada 2 jawaban yang dapat 45 kan? Yang mana satu? Mana satu yang dapat 45? Ya. B. Bola sama? Yes. Bola sama daun, betul? Oke, disebabkan ada 2 begini, be careful. Ambil RM2, kasih masuk ke dalam bola sama daun. Yang mana satu akan dapat 40? Kasih masuk RM2 ke dalam, yang mana satu akan dapat 40? Bola ke daun? Daun. Thank you. So jawabannya daun. Begitu je. Begitu saja teknik laju ya. Nomor 3. Peningkatan harga barang X menyebabkan penurunan permintaan barang Y. Jadi harga barang X naik, barang Y turun. Jadi ini hubungan apa? Negatif kah positif? Guys, kalau satu naik satu turun hubungan apa? Negatif atau positif? Negatif. So negatif barang apa? Genap. Hah? Negatif. Barang apa kalau negatif? Tidak berkait. Penggenap. Tadi sedang penggenap. Oh iya kah? Saya tak dengar pula. Marah. Saya tak dengar, sorry. Sorry lah, Estroleo tak dengar. Oke? Tolong tulis 3 perkara di situ dulu. Cepat. Estro Iqmal marah dah nih. Barang pengganti kurungan positif. Barang penggenap kurungan negatif. Barang tidak berkaitan kurungan sifar. Kosong. Kurungan sifar ataupun kosong. Nomor 4, saya tak payah ajar. Kamu pikir coba, peningkatan harga rumah pada masa hadapan, dia menyebabkan apa? Akan menyebabkan Dadu. Jawabannya? Dadu. Yes, dadu. Kalau rumah naik pada masa akan datang, Aina, bagus, ku beli rumah sekarang. Jadi Didi beralih ke kanan. Jawabannya daun. 5, jawab cepat. Ayo, senangnya. Mau ketok? Ini terpotong tolongnya itu. Terpotong. Nomor 5, jawab. Itu soalan paling senang di dunia. Apa jawaban kamu? C. Pendapatan pengguna turun, otomatis kau kurang lah beli ikan. Kan? Bila pendapatan turun, hashtag makan telur je, makan Maggi. Jadi dia tak nak beli ikan, sebab ikan mahal. Ya betul, ikan sangat mahal. Saya tak tipu kamu. Yang Sabah pun rasa mahal. Apatah lagi kamu yang di Semenanjung. Nomor 6. Oh, Sheridan ada soalan? Kenapa Sheridan? Sir, yang soalan 4 tu, jangkaan peningkatan harga rumah pada masa hadapan akan menyebabkan, dia tak cakap pada masa kini kan?
Kalau dia Oh, punya dalam ekonomi kita tidak akan kaji masa hadapan punya peralihan. Kita hanya akan kaji peralihan pada masa sekarang. Oh, okey. Okey. Tidak akan ada soalan kaji peralihan pada masa akan datang. Tidak akan ada. Okey. Nomor 6. Berikut merupakan perubahan permintaan kecuali A, B, C, D. A sana, B sana. Thank you Farah Ain. Jadi. Farah Ain ke? Thank you Farah Ain. Jawapannya ialah cacing. Cacing guys, cacing. Kenapa? Sebab kalau harga barang itu sendiri atau harga barang itu tersebut, kita tidak panggil perubahan permintaan. Kita panggil, buat kurungan di sana, perubahan kuantiti diminta. Yes, Mazlin, very good. Perubahan kuantiti diminta kalau faktor harga barang itu sendiri. Kita bahan permintaan hanya digunakan untuk faktor selain harga barang itu sendiri. Selain daripada harga barang itu sendiri. Bantu saya. Kalau harga faktor pengeluaran turun, SS kemana? Kanan. Oke. Sebelum dia beralih ke kanan, bagi tahu saya lebihan pengguna yang asal mana? J, K, I kosong. Cuma tengok ni. I kosong. I kosong, J, I Lebih kosong. mana? Sorry, berapa lebihan pengguna yang asal? J, P kosong, I kosong. J, P kosong, I kosong. So, sekarang jawapan antara A atau bola, betul? Betul. Yes, J, P kosong, I kosong. Itu, tengok betul-betul. Oke, macam mana cara tengoknya? Korang pergi tengok keseimbangan asal I kosong. I kosong, bawa ke tepi itu ialah bacaan P harga kan? So, harganya di P kosong. Jangan terambil K pula. Harganya di P kosong. Lepas tu, hala ke puncak. Mana puncak dia? Memotong puncak apa? P kosong J. J yang memotong puncak. So, P kosong J, I kosong. I kosong. Itu ialah lebihan pengguna yang asal. Bila harga faktor pengeluaran turun, keluk penawaran beralih ke kanan. So, peralihan keluk penawaran ke kanan akan menyebabkan lebihan pengguna semakin besar. Betul tak? So, lebihan pengguna yang baru, bacakan saya berapa? Yes, B. Yaitu lebihan pengguna yang baru akan jadi P2, J, I2. So, lebihan pengguna telah bertambah. Kan segitiganya meningkat. Segitiganya menjadi semakin besar. Segitiganya menjadi semakin besar. Soalan terakhir. Diberi keanjaran permintaan ialah negatif 0.8. Jadi kalau A bergerak ke B, be careful. A bergerak ke B maksudnya harga naik kah, harga turun? Naik. Harga naik. So sekarang bantu saya masukkan P0, P1, P0, P1, Q0, Q1. Q0, Q1. Langkah 1 kamu kena tulis macam ni dulu. Wajib tulis begini guys. Lepas tu masukkan formula kehancuran permintaan harga ID. Ki koko darat po pipo. Ki koko darat dengan po pipo. Oh, ada yang sudah kira ke? 8 tambah 20 plus B.
Oke, jawaban dia bola. Alamak, saya lupa kasih rotate lah dia. Oke, soalan ini perhatikan. Iqmal. Yo. Oh, oke, soalan ini perhatikan. Korang masukkan negatif 0,8 sebagai keanjalan. Negatif 0,8 ialah keanjalan permintaannya. So, negatif 0,8 sama dengan masukkan Ki Koko darah Po Pipo. So, Q1 masukkan Q1 tolak 20 per 20. Darab dengan 20 per 30 tolak 20. So, kita selesaikan negatif 0,8 sama dengan Q1 tolak 20 per 20 darab 2. Sebab 20 bahagi 10 sama dengan 2. So, pindahkan darab 2 ke sebelah akan jadi bahagi tau. So, negatif 0,8 akan bahagi dengan 2. Akan dapat negatif 0,4. So, negatif 0,4 kan korang nampak di sebelah kanan tuh, dia bahagi 20. Bahagi 20 pindah ke sebelah akan jadi darab 20. Bahagi 20 pindah ke sebelah akan jadi darab 20. So, negatif 0,4 darab 20 akan dapat negatif 8. Negatif 8. So, negatif 8 sama dengan Q1 tolak 20. Akhirnya Q1 akan dapat 12 unit. Q1 akan dapat 12 unit. Oke, saya minta maaf kalau ada bahan yang saya tak sempat untuk bincangkan. Memandangkan kita harap ulang kaji malam ini dapat membantu kalian sebab saya sudah sentuh esei kemuncak di bab 2. Inilah esei kemuncak dia, guys. Ya, oke. So, untuk esok malam, dengar dulu. Untuk esok malam, saya kalau ikut perancangan jadwal saya cakap 2 jam kan besok. 2 jam. Memang saya buat 2 jam, 7,5 hingga 9,5, seperti mana jadwal yang sudah dipost dalam grup foto tuh. Saya ada ceramah di sekolah Iqmal 8 hingga pukul 12.30 hari. Kemudiannya saya terus bergegas balik ke Tawau semula. Saya ambil masa untuk rest dan sebagainya. Saya harap saya terus boleh tidur. Kalau terus boleh tidur, saya akan sambung kelas malam. Kalau saya tak boleh tidur, saya rasa mungkin saya akan hadapi masalah untuk sampaikan ilmu seperti malam ini. Malam ini sebab tadi petang saya sempat tidur, jadi saya memang all out malam ini. So, kalau ikut perancangan, memang saya tiada masalah buat kelas esok malam. Andai betul saya terdesak, mungkin saya, kalau betul lah besok darurat, tiba-tiba saya terlalu letih dan sebagainya, mungkin saya tidak akan cancel, tetapi saya akan ubah kepada 1 jam. That means slot terakhir kita pada minggu hadapan yang itu akan jadi 2 jam. Itu plan B saya ya. Plan A saya memang mau 2 jam berterusan esok. Sekian pertemuan pada malam ini, semoga bermanfaat. Selamat malam untuk semua pelajar. Baik.